Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Bahrom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap pengurusi Mawib. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, Presiden Universiti Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dato' Wira Dr. Ismail Ibrahim, Naib Presiden 1 Akademik Universiti Islam Malaysia merangkap pengurusi Majlis Pelancaran Kursus Profesional Pengurusan Harta Wakaf Universiti Islam Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Datin, Ketua-Ketua Jabatan, tuan-tuan dan perempuan seterusnya, rakan-rakan media yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Kursus Profesional Pengurusan Harta Wakaf Universiti Islam Malaysia yang akan disempurnakan perasmian oleh Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Bahrom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap pengurusi Mawib. Para hadirin sekalian, sebelum memulakan majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormat dan sukacitanya menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Syekh Haji Ismail Muhammad Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Negara, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sha'nana kullahu la ilaha illa ant. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم يا جواد يا كريم. اللهم افتح لنا أبواب الخير والتيسير وسد عنا باب الشر والتعسير. اللهم اجعل لنا من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا وإلى كل خير سبيلا. اللهم يا مجيب الدعوات وقاضي الحاجات, segala puji bagimu ya Allah yang mempunyai segala sifat keagungan dan kesempurnaan. Kepadamu saja kami sembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan perlindungan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami kalangan hamba-hambamu yang sentiasa mendapat keampunan dari segala dosa, mendapat hidayah dari segala usaha dan cita-cita, serta mendapat rahmat dan keberkatan dalam setiap amalan dan segenap gerak kerja. Allahumma ya Allah, pada pagi yang penuh berkat ini, kami dengan penuh khusyuk dan tawaduk mendadah tangan dengan menzahirkan kesyukuran di atas inayah dan hidayah-Mu, dapat kami berhimpun bagi menjayakan majlis kursus profesional harta wakaf yang akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair Bahrom. Allahumma ya qadimal ihsan ya daimal ma'ruf. Allahumma ya Allah, Engkau amat mengetahui akan niat dan tujuan kami merancang dan melaksanakan majlis ini. Sesungguhnya tanpa hidayah, bimbingan dan panduan darimu, maka majlis ini tidak akan berjaya dengan dan sempurna. Allahumma ya Allah, jadikanlah kursus yang dirancang ini sebagai platform pencambahan dan perkembangan dan perkongsian ilmu pengetahuan, menjana dan mengumpul idea-idea serta pemikiran para cendekiawan. Semoga dengan pendedahan meluas dari pelbagai bidang pada peserta, sama ada dalam bidang pengurusan dan pembangunan harta wakaf, dapat direalisasikan dan dapat mencapai matlamat yang disasarkan. Sementara pengurusan harta wakaf dengan penuh profesional dapat diaplikasikan. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Dzal Muhaiminil Aziz. Allahumma ya Allah, Engkau mudahkanlah usaha-usaha kami dalam memperkasakan institusi wakaf di Malaysia, mengembalikan peranannya sewaktu zaman kegemilangan Islam, menggelak potensi institusi wakaf sebagai tonggak kestabilan umat dan dapat dimertabatkan agar selari dengan realiti dan pengembangan semasa di zaman kemajuan. Bukakanlah ruang, peluang dan kesempatan untuk kami bekerja sama dalam apa jua perkara yang bawa kebaikan kepada agama, bangsa dan watan, ya akramal akramin. Allahumma ya dzal quwwatil matin. Allahumma ya Allah, mantapkanlah akidah kami yang kami pegang, ditambahkan kami ilmu pengetahuan, perkukuhkan ikatan persaudaraan, kurniakanlah kejayaan dengan penuh semangat kekuatan azam, sentiasa mensyukuri nikmat bila dikurniakan kesenangan, dan sabar pula jika berhadapan dengan kegawatan dan kesepitan.
إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Haji Sheikh Ismail Muhammad atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Yang berhormat Datuk Sri Yang Berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian, kita saksikan seketika video mengenai kursus profesional pengurusan harta wakaf. Selamat menonton. Berwakaf adalah satu jalan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala seperti surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Konsep wakaf pendidikan telah dipelopori oleh beberapa buah universiti di dunia seperti Universiti Al-Azhar Mesir, Universiti Kos dan Universiti Fatih Sultan Mehmed di Turki serta Universiti Hamdard di Bangladesh. Tanah wakaf yang telah dibangunkan di Malaysia hanya dalam kadar 12% sahaja, manakala selebihnya menghadapi pelbagai masalah untuk dibangunkan. Bersandarkan hal ini, UIM mengambil inisiatif menawarkan kursus profesional pengurusan harta wakaf bertujuan mengenal pasti beberapa masalah yang dihadapi dalam pengurusan dan pembangunan yang melibatkan harta wakaf. Antara modul kursus profesional pengurusan harta wakaf adalah senario harta wakaf, pembangunan, urus tadbir, undang-undang, pengurusan keuangan, pasaran dan pemasaran, dan pengurusan harta dan penyelenggaraan. Tenaga pengajar kursus ini terdiri daripada pakar-pakar tempatan dan antarabangsa. Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta agar dapat menilai sejarah, konsep dan aplikasi harta wakaf secara holistik, memperkukuhkan ekosistem cabaran perundangan yang melibatkan harta wakaf dan usaha pembaikan, serta mengaplikasikan pengurusan harta wakaf secara profesional. Demikian tadi video khas mengenai kursus pengurusan harta wakaf. Dan untuk meneruskan acara, majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Wira Dr. Ismail Ibrahim, Naib Presiden Satu Akademik Universiti Islam Malaysia, merangkap pengurusi majlis pelancaran kursus profesional pengurusan harta wakaf UIM untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Saudara pengurusi yang berbahagia, Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair, yang berhormat, bahagia, hormat. Dia bawa duit raya hari ini sebab tu saya lupa. Yang bahagia, yang berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Bahrom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang bahagia Tan Sri Dr. Ahmad Yusof Noor, Presiden Universiti Islam Malaysia UIM. Yang bahagia Tan Sri Arsyad Ayub, Timbalan Pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Kulit Islam Melayu LAKIM. Samahah Mufti, saya ucap tahniah di atas pelantikan Mufti yang baru Wilayah Persekutuan, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan perempuan sekalian, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua, terutamanya tetamu-tetamu jemputan yang dihormati sekalian. Dan oleh kerana kita masih berada dalam bulan Syawal, saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang hadir dan tahniah kepada
terutamanya kepada semua yang telah berjaya merayakan hari raya setelah berpuasa selama sebulan dengan jayanya. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Dan alhamdulillah sebenarnya pada hari ini telah dijelaskan dalam video tadi tentang tujuan pelancaran kursus yang kita maksudkan pada hari ini, iaitulah kursus yang kita adakan khusus untuk beberapa orang dalam bidang profesional, peserta-peserta yang tertentu. Objektif kursus ini sebenarnya ialah memberi pendedahan dan ilmu yang agak komprehensif tentang pengurusan dan pembangunan yang melibatkan harta wakaf dalam hubungannya dengan pengurusan aset dan undang-undang tanah dan sebagainya, juga hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara ini secara holistik. Kursus ini merupakan kursus padu yang dapat dimanfaatkan oleh para profesional dalam bidang pengurusan harta dan kajian ekosistem cabaran perundangan serta usaha penambahbaikan bagi segala kelemahan yang berlaku selama ini dalam isu pengurusan harta wakaf, tanah dan sebagainya. Dan kursus ini insya-Allah akan bermula pada 6 September 2014 selama 7 minggu setiap hari Sabtu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para tenaga pengajar serta para ahli akademik yang telah berusaha untuk merealisasikan struktur dan persembahan kursus ini secara yang efektif kepada para peserta nanti insya-Allah. Iaitu seperti yang boleh saya sebutkan, para tenaga pengajar daripada Universiti Teknologi Malaysia, dari International Center for Education in Islamic Finance, INSEF, Bank Negara Malaysia, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji JPM Jauhar, Bahagian Kemajuan Pengurusan dan Perundangan JKPTG, Bahagian Penyelidikan dan Perundangan Teknikal Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan Institut Tanah dan Ukur Negara INSTUN. Jadi saya mengucap terima kasih kepada semua yang saya sebutkan tadi, terutamanya yang telah bersudi memberi tenaga pengajar untuk mengajar dan memberi pendedahan kepada kursus ini, termasuk 2 orang daripada tenaga internasional yang sedang mengajar di tempat itu. Jadi saya rasa kehadiran yang berhormat adalah merupakan satu penghormatan yang baik kepada pihak UIM. Kerana UIM merupakan sebuah universiti yang terbaru dilahirkan, dan UIM merupakan sebuah universiti yang dinaungi dan direstui oleh pihak Raja-Raja Melayu. Saya ucap tahniah kepada Presiden Tan Sri Dr. Mak Yusuf Noor kerana telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menjayakan projek penubuhan Universiti Islam Malaysia. Dan kita tahu bahawa universiti baru bukanlah mudah untuk diwujudkan. Bagaimanapun pihak kita di UIM telah berusaha, dan alhamdulillah universiti ini telah didaftarkan pada 14 Julai 2014 baru-baru ini bersamaan dengan 16 Ramadan, malam Nuzul Quran, dengan program akademiknya yang akan kita kemukakan di akhir tahun ini, iaitu program akademik yang pertama yang telah pun diluluskan oleh pihak MQA. Program pertama yang akan kita tawarkan kepada para pelajar untuk Masters by Coursework ialah program Sarjana Perbandingan Pengajian Keuangan, termasuk pengurusan manajemen dan sebagainya tentang keuangan. Jadi UIM dalam proses mengiklankan pengambilan pelajar, dalam proses untuk menentukan syarat-syarat yuran dan tarikh permulaan khusus yang akan ditentukan kemudian. Tapi insya-Allah mudah-mudahan dengan seberapa segera dapat dilahirkan, dapat diwujudkan dan dimulai kursus ini untuk tenaga pengajar yang sudah sedia pun ada di dalam universiti ini. Alhamdulillah, nampaknya kita berjaya melahirkan universiti, terutamanya apabila kita mengenangkan bahawa dalam dunia akhir-akhir ini, terutamanya dalam dunia Islam sendiri, kita menghadapi berbagai-bagai sindrom yang agak merumitkan dan mendukacitakan. Kemusnahan berlaku di sana sini dalam dunia Islam. Pembunuhan, pertumpahan darah dan berbagai-bagai perkara yang berlaku sebagai polarisasi kaum, bangsa, agama, mazhab dan sebagainya yang berlaku dalam dunia Islam pada hari ini.
Saya rasa kita perlu mewujudkan generasi baru dalam dunia Islam dan mungkin Malaysia merupakan satu harapan yang akhir untuk mewujudkan generasi baru pendidikan yang merangkumi pendidikan holistik dalam bidang Islam, tamadun, sejarah dan sebagainya. Kita melihat dalam dunia Islam pada hari ini seolah-olah satu generasi sudah pun musnah, menjadi pelarian perang, universitinya sudah dihancurkan, dibom, sekolahnya sudah dimusnahkan dan bidang-bidang pengajian mereka sudah pun hilang begitu sahaja dalam generasi baru, terutamanya di bumi para anbiya dan para rasul yang kita lihat pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kita di sini akan dapat merupakan satu pelabuhan yang terakhir untuk mempertahankan, yaitu ketika orang lain sedang bermusuhan, berperangan, memusnahkan rumah, ketika di Palestin umpamanya masjid dan sekolah, universiti dibom, infrastruktur dihancurkan dan semuanya sudah pun dimusnahkan, termasuk ribuan orang yang sudah meninggal, maka kita adalah sebuah negara walaupun kecil yang jauh dari pusat dari pusat politik yang rasanya mendominasikan dunia, tapi kita masih mempertahankan kewibawaan ini. Sebab itulah kami dalam universiti ini bercadang juga untuk menawarkan kursus-kursus yang ada hubungan dengan sejarah dan tamadun Melayu, hubungannya dengan Islam. Karena apabila disebut tamadun dan kemajuan Melayu bukan berarti hanyalah dari sudut kebudayaan, kesenian, wayang kulit dan sebagainya, tetapi dari sudut hubungannya dengan pembangunan Islam dan sejarah umat Islam di seluruh dunia yang sudah dimulai oleh para ulama kita, mulai daripada Universiti Al-Azhar sehinggalah ke sekarang ini. Jadi saya rasa saya tidak perlu berucap lebih panjang kerana yang bahagia Tan Sri Dr. Yusof Makno tentulah banyak perkara yang tak dikemukakan di sini sebagai Presiden Universiti ini. Jadi saya menaruh kepercayaan kepada beliau untuk menjelaskan apa saja yang perlu dijelaskan dan terutamanya Datuk Seri Jamil Khair Bahrom yang sudah tentu kita semua menunggu-nunggu untuk mendengar amanatnya. Tapi saya ucap tahniah kepada Yang Berhormat kerana ini pertama kali universiti ini dikunjungi oleh seorang pemimpin negara setelah universiti ini didaftarkan dengan resminya sebagai sebuah universiti. Harap kita semua berjaya dan kepada para pelajar, para peserta yang ingin menyertai kursus profesional pengurusan harta wakaf ini, kami menyediakan dokumen yang agak lengkap tentang analisis kes, kursus dan sebagainya yang sekiranya didaftarkan. Pendaftaran dimulai dibuka pada hari ini untuk semua pelajar yang nak menyertai kursus ini dan kita ada pendaftaran, bayarannya ditentukan, telah diterangkan juga kerana mereka mendapat penajaan daripada agensi mereka, maka itu adalah lebih baik lagi. Tapi sekiranya mereka memerlukan kursus ini dengan lebih cepat, mereka mendaftar di early birds. Dalam kumpulan tertentu mereka juga akan mendapat bayaran yang lebih murah. Jadi ini adalah tawaran khas daripada program ulung UIM, program sertifikat, iaitu kursus profesional pengurusan harta wakaf. Sekian saja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat datang dan sama-sama merayakan kelahiran UIM yang telah diterajui oleh Presiden kita yang amat dinamik ya, dalam menentukan arah tuju universiti ini. Saya hanya merupakan orang kedua yang membantu beliau. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Wira Dr. Ismail Ibrahim, Naib Presiden 1 Akademik Universiti Islam Malaysia atas ucapan sebentar tadi. Meneruskan acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, Presiden Universiti Islam Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Nusalli wa nusallimu ala afdali khalqillahi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Yang berhormat rakan dan seorang sahabat yang saya sanjung, yang berhormat, bukan yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri Jamil Khair, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan sahabat saya Datuk Profesor Ismail Ibrahim, yang bahagia Tan Sri, terutamanya Tan Sri Arsyad Ayub yang memang saya sendiri sangat sanjung kerana penglibatan beliau dengan urusan pendidikan Islam yang sangat lama dan still konsisten. Yang berbahagia Tan Sri Sahibus Samahah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, profesor-profesor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kedatangan yang berhormat Datuk Seri Jamil kali ini sebenarnya kedatangan dan kunjungan yang halal. Kerana kunjungan ini berlaku selepas pendaftaran universiti, iaitu setelah mendapat sertifikat resmi daripada kerajaan. Saya telah membisikkan kepada beliau bahawa walaupun sebelum ini ada kunjungan yang lain, iaitu kunjungan yang berhormat Datuk Seri Idris Jusuf, Menteri Pelajaran 2 Malaysia, dalam satu sesi pertemuan dengan mantan-mantan Naib Chancellor buat pertama kali. Kunjungan itu bukan kunjungan yang tak halal, halal juga, tapi sebelum daripada mendapat pendaftaran. Jadi yang halal secara hakikinya ialah Datuk Seri Jamil. Selamat datang Datuk Seri ke universiti ini, dan berdasarkan kepada orientasi latihan seorang orang yang biasa dengan hal-hal ketenteraan, yang menghadapi berbagai-bagai latihan yang susah dan tak boleh buat salah. Kerana bila buat salah, sekurang-kurangnya kena dera 20 kali dipanggil ketuk ketampi, atau 20 kali round padang kawat. Tapi saya masih lihat selepas daripada beliau menjadi pemimpin, dia telah dapat membuat adjustment yang cepat daripada orientasi tentera dengan pentadbir negara. Jadi tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Jamil. Yang Berhormat Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada berterima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Jamil. Universiti ini satu universiti yang mempunyai sejarah yang penting, seperti yang telah ditayangkan sebentar tadi dalam satu tayangan yang saya fikir ahli-ahli di sini pun telah mengikutinya daripada skrin yang ada di sini. Ia bermula setelah dinyalakan semula uburnya, setelah digantung hampir selama 30 tahun. Terima kasih khusus kepada Yang Berhormat Datuk Seri Jamil yang menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang merupakan saluran untuk memaklumkan perkara ini kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Kerana JAKIM adalah merupakan urustia kepada persidangan Majlis Raja-Raja Melayu. Dan menerusi JAKIM lah di bawah pimpinan Datuk Seri Jamil, perkara ini telah disembah maklum semula tentang satu urusan yang tak boleh dinafikan kerana ia merupakan kewajipan syarak untuk meneruskan satu agenda wakaf yang telah bermula dalam tahun 1955. UIM ini setelah diberi suntikan baru oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia 9 Raja-Raja Melayu dalam persidangan majlisnya yang ke-222, nama pun cantik Datuk Seri, dan direstui pula oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, telah mengambil tindakan untuk menjaga, memelihara dan seterusnya melaksanakan amanah bagi menjayakan misi dan hasrat penubuhan pusat pengajian ini yang telah diasaskan sejak 1955 dengan berteraskan kepada konsep wakaf. Sebenarnya, ramai yang tidak menyedari bahawa perkenan yang dibuat oleh 9 Raja-Raja Melayu sebagai ketua dan custodians agama Islam di negara ini untuk menggagaskan penubuhan Muslim College Malaya, kerana itulah nama yang popular pada masa itu,
adalah merupakan permulaan revolusi pendidikan Islam pertama kali dalam negara untuk menggabungkan pengajian Islam tradisional dengan ilmu moden yang mencakupi sastra, sains dan pendidikan, sesuai dengan aliran pembaharuan pemikiran Islam yang telah dimulakan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan disusuli pula kemudiannya oleh Muhammad Abduh yang telah mengambil pengalaman di Perancis sewaktu almarhum hidup dahulu. Sebuah istana beserta dengan tanah telah diwakafkan oleh almarhum Sultan Hishamuddin, Sultan Selangor pada masa itu, untuk menjadi kampus pertama Kolej Islam Melaya yang kini dikenali dengan nama UIM. Laluan yang dilalui oleh universiti ini kelihatan banyak persamaan dengan laluan dan sejarah universiti-universiti yang terkenal di dunia kini seperti Cambridge, Oxford dan Harvard, serta banyak lagi yang lain yang semuanya ditubuhkan di permulaannya sebagai pusat pengajian yang berkaitan dengan agama dan teologi oleh pihak berkuasa gereja atau pemimpin agama. Kemudiannya ia berkembang menjadi pusat pengajian pelbagai disiplin. Dalam memikul tugas dan amanah yang besar ini, UIM sedang menyediakan pelbagai rancangan dan strategi ke arah menjadikan UIM sebagai pusat pengajian peringkat postgraduate yang unggul untuk bersaing dengan universiti-universiti yang telah maju. Salah satu daripada penekanan dan fokus yang menjadi tumpuan ialah pengurusan wakaf dan sudah tentu juga yang berkait rapat dengannya ialah pengurusan keuangan. Fokus ini diasaskan kepada sejarahnya yang bermula dengan konsep wakaf. Adalah menjadi kewajipan utama UIM untuk merealisasikan cita rasa duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu yang telah memberikan perkenan bahawa wakaf menerusi pendidikan adalah satu keutamaan untuk membela maruah agama dan bangsa, walaupun terpaksa mengorbankan sebuah istana bagi tujuan ini. Oleh itu, wakaf dan pengurusannya akan diberi satu tumpuan khas oleh UIM supaya ia benar-benar dapat dihayati oleh semua peringkat sehingga ia mampu menjadi satu instrumen yang kukuh bagi membina masyarakat Islam yang berdaya saing. Saya telah lama sebenarnya menimbangkan perkara ini apabila menyedari bahawa tuntutan Islam yang terdapat dalam ajarannya tidak seharusnya lagi dilihat dari sudut ritualnya sahaja. Malah kesemua tuntutan-tuntutan itu seperti amalan haji, zakat, sedekah, hebah, wakaf, sistem muamalah dan sistem keluarga, sehingga kan puasa dan sembahyang pun sebenarnya mempunyai signifikan dan kekuatan yang tersendiri dan mampu menjana satu kekuatan dan faedah sosial dan ekonomi yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana pihak apabila kesemuanya itu diuruskan. Saya ingin mengulang sekali lagi, apabila kesemuanya itu diuruskan dengan amalan yang profesional. Israel menjadi kuat dan ganas, Gaza terinyaya, sebenarnya adalah berpunca dari salah urus dan salah tadbir. Tanpa pengurusan yang cekap dan beramanah serta profesional, tabung haji, pusat zakat dan wakaf akan hanya kekal sebagai ritual agama yang mampu memberi pulangan kepada individu sahaja. Di sebaliknya pula, kalau semua itu diuruskan mengikut prinsip-prinsip profesional dan cekap, maka saya fikir Microsoft pun akan memohon untuk menjadi rakan kongsi dengan agensi-agensi yang profesional daripada kumpulan Islam. Dan ini terbukti apabila seorang pemimpin kanan negara Singapura, walaupun bukan Islam, memperakui bahawa sistem keuangan Islam perlu digunakan dalam sistem muamalah negaranya sebagai satu alternatif yang menguntungkan negara. Sekarang jelaslah sudah bahawa gabungan dari sedekah jariah, ilmu dan zuriat
mestilah diurus dengan cara yang terbaik dan profesional untuk menjadikannya sustainable dan atau dengan lain perkataan sustainability bagi umat Islam di mana sahaja mereka berada. Tuan-tuan dan puan sekalian, selari dengan semangat sedemikian, maka saya ingin mengambil kesempatan ini nak minta izin daripada Yang Berhormat untuk menyatakan atau mengumumkan bahawa UIM akan menubuhkan satu institut yang akan dikenali dengan nama International Waqaf and Islamic Finance Management Institute, atau yang ringkasnya akan dikenal dengan nama IWafa. I bermakna saya, Wafa bermakna setia. Itu ringkasan daripada International Waqaf and Islamic Finance Management Institute, di antara kursus di antara institut yang lain. Dan kursus bagi menjalankan penyelidikan dan kursus pendek secara profesional, dan suka juga mengisytiharkan bahawa IWafa setelah saya mengkaji akan diketuai oleh seorang profesor yang telah diterima di peringkat nasional dan antarabangsa, iaitu Profesor Inayah Yaakob. Satu berita baik bagi bakal peserta kursus perusahaan profesional wakaf ini ialah bahawa semua peserta akan diterima sebagai ahli alumni UIM dan akan diberi keutamaan untuk menyertai program-program akademik universiti ini pada masa akan datang. Akhirnya, saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Jamil atas kesudian melapangkan masa untuk meresmikan kursus sulung UIM sebagai satu khidmat kepada keperluan masyarakat semasa. Terima kasih khusus dari warga UIM dan perhatian berat Datuk Seri, dan saya tak lupa menyebutkan di sini bahawa kalau tidak ada lembaga amanah Kolej Islam Melaya yang berkesan, kami tak akan berada di sini. Kami berada di sini, Datuk Seri, kerana ada lembaga amanah yang telah menjaga harta Kolej Islam Melaya daripada dulu sehingga sekarang, dan orang yang penting dalam urusan menjaga lembaga amanah ini ada bersama dengan kita hari ini. Dan saya ingin menyatakan terima kasih kepada pertama Yang Bahagia Tan Sri Arsyad Ayub dan Tan Sri Amrul Ghani yang memainkan peranan penting menjaga harta dan properti Kolej Islam Melaya, dan kerana mereka lah dengan izin Allah maka kita dapat berada di sini. Terima kasih kepada semua. Kepada Allah kita berserah, semoga jasa bakti yang dicurahkan dibalas dengan kebaikan yang berganda. Akhirnya, sebelum saya duduk mengikut tradisi dalam pimpinan kerajaan, saya tak akan duduk kalau tak minta. Saya nak minta satu saja, yang ini saya harap tak menyebabkan kemarahan daripada Yang Berhormat Menteri. Sikit saja, iaitu peserta kursus ini memang mesti bayar sebanyak RM1,000 kalau mereka menjadi peserta atas kapasiti individu. Dan kalau mereka register sebagai mewakili jabatan dikenali bayar RM1,500. Kalau dinilai segi konten kursus ini memang sebenarnya lebih mahal daripada itu. Tapi sebagai mengiktiraf peranan Jauhar, saya ingin memohon daripada Yang Berhormat supaya penajaan kursus bagi 2-30 orang mahasiswa yang masuk kursus ini akan ditaja oleh Jauhar, dan kosnya saya fikir tak lebih daripada RM1,000. Ini satu kebaikan pada Jauhar. Itu saja permintaan saya, RM100,000 saja. Saya fikir Jauhar ada duit, dan mungkin kita boleh merangka satu plan kerjasama di antara Jauhar dengan pihak universiti ini. Itulah saja Yang Berhormat. Minta maaf kerana tak ada permintaan yang sepatutnya tak ada, dan tak ada dalam teks saya, tapi saya minta juga kerana itu tradisi di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan terima kasih kepada berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, Presiden Universiti Islam Malaysia, atas ucapan haluan
dan ucapan haluan dan permohonan sebentar tadi. Bagus juga Tan Sri minta Tan Sri dalam majlis. Kawan-kawan YB sebab salah. Mau tak mau kena bagi. Untung Datuk Sri Anan untung. Yang berhormat Datuk Sri dan yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan sekalian, beruskan acara majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Sri Jamil Khair bin Haji Bahrom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya melancarkan majlis kursus profesional pengurusan harta wakaf Universiti Islam Malaysia. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, Presiden Universiti Islam Malaysia UIM, yang berbahagia Profesor Datuk Wira Dr. Ismail bin Haji Ibrahim, Naib Presiden 1 Akademik, yang berbahagia Tan Sri Asyad Ayub, Timbalan Pengusi Lembaga Pemegang Amanah Kolej Islam Melaya atau ringkasnya LAKIM, Tan Sri yang dihormati Sahibu Samahah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya izinkan saya untuk mengucapkan jutaan terima kasih atas jemputan untuk dapat turut bersama, yang sebagaimana Tan Sri sebutkan sebentar tadi, ini adalah merupakan kehadiran seorang menteri secara halal. Halal sebab penubuhan pada 16 Ramadan ataupun pada Julai yang lalu, waktu itu dah ada menteri yang hadir, Datuk Idris Yusof. Dalam kabinet kerajaan ada 2 Idris, satu Idris Yusof, satu Idris Jala. Tapi berperlainan di sudut agama. Tak saya sebut tu kadang-kadang orang keliru kan dia. Idris Yusof, Idris Jala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kehadiran kita pada hari ini yang dimulakan tadi dengan klip video paparan daripada sejarah kedahiran ataupun kewujudan yang diluluskan oleh Majlis Raja-Raja dalam pembinaan Universiti Islam Melaya, Universiti Islam Malaysia, iaitulah di mana sejarah yang berkesinambungan panjang. Mungkin kita lihat kemunculan banyak universiti di Malaysia yang muncul sama ada IPTA dan IPTS yang lebih bersifat untuk mengisi keperluan tuntutan untuk melahirkan ahli-ahli akademik ataupun pelajar-pelajar yang mempunyai pelbagai latar belakang pendidikan di atas keperluan dan tuntutan pasaran semasa, termasuk pasaran pekerjaan dan juga tuntutan untuk pembangunan negara. Tetapi melihat seketika sekejap tadi sudah cukup untuk memberikan makna yang besar kepada kita, bagaimana kita menyorot kembali sejarah penubuhan daripada Universiti Islam Malaysia ini yang sebenarnya mempunyai satu kesinambungan sejarah yang begitu panjang dan mempunyai sentuhan tangan-tangan besar dalam konteks kepimpinan negara. Sebab itu kita melihat sejak daripada 1955 yang tadi sebentar dipaparkan, dengan usaha dan kegigihan mereka-mereka yang terdahulu mengambil sejarah daripada semangat perjuangan Syekh Jamaluddin Al-Afghani sehinggalah sampai kepada Muhammad Abduh dan sebagainya, dan kita melihat terlahirnya dengan sokongan daripada pihak pembesar-pembesar negara pada waktu tersebut, termasuk juga pada waktu itu Tengku Abdul Rahman, dan paling besar dan paling pentingnya Majlis Raja-Raja telah pun mempersetujui kelahiran dan kewujudan Universiti Islam Malaysia yang pada waktu itu diberikan nama dengan Kolej Islam Melaya. Maka pada 1955 itulah mungkin barangkali memikirkan sebagaimana Tan Sri katakan tadi, bahawa pada waktu itu Sultan Hishamuddin
Raja Selangor pada waktu tersebut telah memperkenankan bahawa Istana Baginda dijadikan sebagai satu tapak permulaan untuk Kolej Islam Melaya, yang mungkin pada barangkali pada waktu itu tuanku memperkenankan istana ini atas mengambil semangat sebaik-baik sedekah itu adalah yang paling kamu sayang. Jadi yang paling tersayang pada waktu itu tentunya istana. Jadi pada hari ini memang minat dan semangat orang pergi ke istana. Kita tengok tiap-tiap hari pun orang pergi istana. Ialah pasal apa pun dia kena bermula datang jawatan Perdana Menteri ke timbalan ke termasuk menteri besar, dia kena mai daripada istana. Tuan-tuan dan puan-puan, ni orang politik dia kena masuk sikit je lah. Orang politik agama dia tak masuk banyak kan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, melihat kepada sejarah tersebutlah saya merasakan, walaupun sebenarnya jemputan pagi ni untuk majlis perasmian khusus profesional pengurusan harta wakaf, tetapi saya amat tertarik melihat sejarah yang dipaparkan tadi yang begitu panjang, yang begitu tersendiri, dan kelahiran Universiti Islam Malaysia pada hari ini. Kalau kita tengok dalam paparan tadi, kalau tak diberitahu mungkin tuan-tuan tahu pun tak perasan. Tengok tadi Datuk Manap pun pergi terima hadiah daripada tuanku Datuk Manap, sijil pada waktu tu. Masa tu Datuk Manap berapa belas tahun tu, dalam keadaan muda, belia, hebat, gagah. Lah ni bukanlah kata tak awak anak ni, tapi tua lah sikit dah. Yalah, tentulah sejarah kan. Kalau tidak, masakan dia menjadi sejarah. Jadi saya tengok tadi terkejut bila Tan Sri bisik kepada saya, dia kata tu gambar Datuk Manap masa muda dulu. Dan kita tengok masa tu ada raja-raja yang orang kata apa, dalam majlis dan sebagainya, ada tadi pandangan kata sopadam. Saya kata jangan. Ini dia merupakan sejarah yang begitu unik, begitu tersendiri dan begitu indah melihat kekuatan kepada raja-raja kita yang telah pun bersepakat. Maka tentunya tadi Tan Sri beritahu kat saya menerit yang bakal kita nak bina bangunan baru bagi tujuan pembinaan kampus untuk Universiti Islam Malaysia ini, iaitulah ada 9 menara yang melambangkan 9 raja-raja Melayu Malaysia yang ada pada hari ini. Tolak wilayah persekutuan Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan juga Melaka yang mempunyai gubernur yang di bawah kuasa agamanya, Jadual 9 Perlembagaan Negara Senarai 2 yang meletakkan bahawa agama di negeri ini di bawah Yang di-Pertuan Agong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau sejarah ini kita sorotkan kembali 30 tahun ada di sana tawakuf, di sana ada satu tempoh, kita kata tempoh, kalau tip tu depoh lah, apa nama, tempoh bertenang ke apa kita tak tahulah. Kita juga berterima kasih pada tempoh tersebut kepada lembaga pemegang amanah yang telah menguruskan kita punya harta-harta wakaf dengan sebaik mungkin. Dan alhamdulillah pada tahun 2010 yang lalu kita telah memulakan kembali perbincangan yang saya pengusikan untuk tujuan supaya Kolej Islam Melaya yang diangkat kepada nama pada hari ini, yang telah diberikan kelulusan yang bersempena dalam bulan Ramadan yang lalu, iaitulah pada 16 Ramadan, yang mungkin barangkali boleh kita kaitkan dengan peristiwa besar nuzul Quran pada malam tersebut. Ianya merealisasikan kedahiran dan kewujudan Kolej Islam Melaya yang diangkat martabatnya kepada kelahiran Universiti Islam Malaysia yang terpaksa ditangguhkan 30 tahun dalam laluan yang diberikan kepada Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi harapan dan juga kehendak daripada semua pihak, terutamanya daripada anak-anak kelahiran daripada Kolej Islam dan begitu juga dengan Majlis Raja-Raja dan juga umat Islam di Malaysia, supaya kelahiran Universiti Islam Malaysia ini, walaupun mungkin ada sedikit nama yang hampir dengan UIA, tetapi saya merasakan bahawa hal yang seperti ini akan lekas dipahami nanti apabila program-program daripada Universiti Islam Malaysia dapat berkembang dan dipahami oleh semua pihak. Dan kembali kepada majlis pelancaran kursus pengurusan profesional
pada pagi ini yang berkaitan dengan harta wakaf, saya melihat relevansinya ataupun kerelevanannya dengan program dan juga dengan penubuhan universiti ini yang juga berdiri di atas nama wakaf yang sebagaimana yang dimulakan oleh Sultan Hishamuddin. Dan saya ingat pagi ini tadi saya pukul 9 ada meeting dengan kumpulan bisnes daripada China, daripada Taiwan. Tadi ini pun ada kaitan dengan halal, Tan Sri, dan saat lagi pukul 12, saat lagi 12.30 saya akan rasmikan juga perbincangan dan makmal untuk membincangkan tentang wakaf daripada sekretariat daripada negara-negara Mabim, iaitulah yang melibatkan Brunei, Malaysia, Indonesia dan juga Singapura, yang mana dengan sekretariat daripada negara Mabim ini juga akan membincangkan secara khusus tentang harta-harta wakaf yang ada pada hari ini. Dan tentunya daripada pengalaman yang kita ada, yang telah disebutkan tadi, di dalam konteks Malaysia banyak harta-harta wakaf yang telah diwakafkan. Cuma banyak kekangan-kekangan yang saya tengok sepintas lalu tadi dengan dia punya dokumen khas khusus profesional harta wakaf ni, ada 7 perkara yang melibatkan soal untuk pendekatan-pendekatan kursus yang akan disampaikan di setiap hujung minggu ni, yang saya dipahamkan kata 7 minggu akan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu, dan ada 7 tajuk-tajuk utama yang bakal dilaksanakan. Cuma tadi saya pening sikit, saya baca tadi yuran dia, Tan Sri, tajaan organisasi 2,600, persendirian 1,600. Hak Tan Sri sebut kat saya tadi persendirian 1,000. Kau ni baru diturunkan diskaun. Ha? Oh lupa. Orang nombor 2 confirmkan kata lupa, kan. Jadi kalau tidak lagi murah lagi kan. No, I don't know, because pasal this is the first thing apa tu kursus. Jadi mungkin ada diskaun. So we want to clear that. Kalau ada diskaun, Datuk mana tunjuk bersyarat dah. Tak apalah. Ini yang ni tak menjadi kepentingan apa. Cuma saya minta nanti apa tu Jauhar, pengarah Jauhar Datuk Nan ada di sini. Dan saya tengok nampak dia pun tak apa nak, muka tak tarik masam apa semua. Maknanya ada tanda-tanda baik lah, kata bahawa sebab saya juga melihat bahawa kursus yang seperti ini adalah penting. Kerana yang pertamanya, kerajaan telah menyediakan prasarana yang cukup cantik. Kita faham bahawa sebagaimana saya sebutkan tadi, agama di bawah kuasa negeri. Dalam masa yang sama, wakaf ini juga berada di bawah kuasa negeri masing-masing. Jadi dalam kekangan undang-undang yang perlu kita lihat, dan bagaimana untuk nak mengembangkan harta-harta wakaf ni, kerajaan Malaysia telah pun menyediakan suatu landasan yang cukup baik, di mana kita telah mewujudkan Jauhar. Dengan pengujudan Jauhar yang fokusnya juga ialah termasuk harta wakaf. Jadi maknanya badan di sini boleh menjadi sebagai sekretariat penghubung yang menjadi tempat pusat rujukan penyatuan dengan kuasa negeri yang mempunyai kuasa wakaf, yang boleh menerima wakaf dan sebagainya. Dan bagaimana kita nak menggerakkan harta-harta wakaf ini supaya ianya dapat berkembang dengan sebaik mungkin. Kerana kita faham banyak kekangan di sana. Sebab itu pada hari ini alhamdulillah di sudut wakaf, sekejap lagi saya nak pergi bangunan yang telah diwakafkan oleh Tuan Haji Daud Dauji, yang telah mewakafkan satu bidang tanah sekitar 1 ekar dekat dengan Jalan Perak, dekat dengan belakang Twin Tower, yang kawasan yang menjadi segitiga emas di Kuala Lumpur, yang kita sudah ada milik Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, iaitulah bangunan wakaf yang setinggi 35 tingkat. Jadi maknanya saya nak sebutkan bahawa kita patut dan wajar amat berbangga. Kita dah ada satu bangunan 35 tingkat yang sekarang ini disewa oleh pihak Bank Islam, yang kita telah mengadakan kerjasama pintar pembinaan bangunan tersebut dengan menggunakan dana awal yang dimiliki oleh pihak tabung haji, dan kemudian kita mengadakan dengan kerjasama pintar ini dapat kita majukan harta wakaf tersebut. Mungkin terlalu banyak, bukan saya kata mungkin ada, terlalu banyak tanah-tanah yang ada di dalam kawasan-kawasan bandar, tetapi kita tak bangunkan dengan secara yang sepatutnya. Maksud saya,
Mungkin tanah itu sekaki kita katakan RM600, RM700 pada kedudukan tertentu. Tapi kalau kita hanya mampu membina sebuah bangunan yang 2 tingkat ataupun 3 tingkat yang bernilai RM1 juta, maka sedangkan tanah 1 ekar yang seluasnya ialah 44,000 kaki persegi 1 ekar, time dengan RM500 pun cukup dah. Maknanya nilaian tanah itu sudah menjangkau puluhan juta ringgit, tetapi kita buat bangunan 1 tingkat, 2 tingkat yang hanya sekadar 1 juta. Jadi orang tua-tua pun marah, dia kata mahal tali daripada kebau pula kan. Jadi mana kita pergi beli tali hak mahal, kebau kurih yang harga tak berapa harga. Tetapi sekarang ni tanah yang bernilai tinggi, bagaimana kita nak dibangunkan? Sebab masih banyak lagi tanah-tanah wakaf yang ada pada setiap negeri, daripada Johor sampai ke Perlis, Sabah dan Sarawak, yang berada di dalam kawasan-kawasan perbandaran, kawasan-kawasan town ataupun dalam kawasan-kawasan pembangunan yang mempunyai nilai dan juga komersial yang cukup tinggi. Jadi tentunya melalui kursus yang seperti ini, dengan wujudnya Jauhar, wujud pula lagi dengan negeri-negeri di samping yang sama, Jauhar sendiri telah meneroka berapa pembinaan harta-harta wakaf. Sebagai contoh saya katakan Hotel Puteri dekat Melaka, di mana Hotel Puteri ni saya dapat report tiap-tiap bulan report yang saya dapat, dia telah mempunyai suatu jumlah jualan yang cukup tinggi. Dia almost every month ataupun every day dia punya booking bilik dan sebagainya menjangkau lebih daripada 80%. Sebab kalau hotel ni dia 45, 50 dah cukup baik untuk dia survive. Tapi kalau dah sampai tiap-tiap hari dan musim cuti dia pulih book. Macam tu juga dengan sebuah hotel lagi wakaf yang dibangunkan oleh pihak Jauhar dengan kerajaan negeri dan Majlis Agama Islam negeri di Taiping, Perak. Dan macam tu juga dengan di Negeri Sembilan yang dibangunkan bersama dengan Jauhar, dan di Terengganu yang kita bangunkan juga dengan Jauhar, dan satu lagi hotel wakaf di Al-Ustaz. Bukan Al-Ustaz. Yang hotel-hotel ini sebenarnya telah pun beroperasi dengan begitu baik, yang berjalan dengan begitu baik dan mendapat langganan yang tinggi. Dan saya rasa ada banyak lagi ruang-ruang yang boleh kita explore ataupun kita buat penelitian untuk di masa yang akan datang. Dan saya mengharapkan dengan kursus yang ada ini akan memberikan sokongan kepada kita dalam meneroka ruang-ruang dan juga kemampuan yang lain. Dan saya amat mengharapkan nanti ketua-ketua jabatan yang hadir di sini, maksud saya Majlis-Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri, ada bahagian ataupun section yang berkaitan dengan wakaf. Dan inilah kelompok yang paling utama kita sasarkan untuk berada di dalam kursus profesional pengurusan harta wakaf ini. Jadi tentunya bukan hanya sekadar untuk kali ini, pada kali-kali yang akan datang juga saya mengharapkan untuk supaya jabatan dan juga Majlis Agama Islam Negeri memberikan tumpuan penambahan bidang ilmu dan sebagainya untuk mereka-mereka yang mengurus harta wakaf ini diberikan pendedahan yang seluas-luasnya untuk supaya dengan percambahan idea dan juga ilmu ini akan memberikan kekuatan bagi negara tampil dalam banyak produk-produk yang terdahulu. Kita dah boleh berbangga dengan produk Bank Islam. Dulu masa mula-mula bincang nak tubuh Bank Islam dulu, ramai orang pakat pening, ramai orang pakat bagi misalan ni Bank Islam dengan tak Islam konvensional macam mana. Adalah orang bagi perumpamaan, dia kata macam ayam yang sembelih dengan tak sembelih, dua-dua ayam tu dah buat gulai dah, satu gulai sembelih, satu gulai tak sembelih. Orang pun oh gitu ke, gitu nak makan nak mana, nak makan nak sembelih. Contoh yang disebutkan. Tapi hari ini bila bercakap soal perbankan, orang sudah bicarakan di standard yang begitu international tingginya, kerana hari ini dunia telah menawarkan sistem perbankan yang begitu hebat. Begitu juga kita bercakap hari itu Ar-Rahnu. Mungkin barangkali hanya pajak gadai yang kita bercakap dalam skala yang kecil. Tapi hari ini kita tengok Yapim yang menerajui Ar-Rahnu sudah memiliki 180 outlet ataupun 180 cawangan-cawangan di seluruh Malaysia. Dan hari ini kita tengok Yapim yang satu ketika dulu dikenali dengan sijil amal jariah dia,
Dan orang pun kadang-kadang jadi ketua jabatan pun naik pening dah. Tahun ni dia kata dah 3 kali dah orang main nak bagi taklimat pasal amal jariah ni. Dia kata ustaz, tahun depan pula lah pasal apa, duk kerap bagi duk ceramah nak kutip duit orang, duk kerap nak kutip duit. Tapi hari ni Yapim dah tak ada portion yang macam tu lagi dah, hanya dalam bentuk yang terlalu kecil, tetapi sumbangan besar pembangunan Yapim datang daripada konsep Ar-Rahnu. Dan hari ni kalau tuan-tuan tengok dalam televisyen, hujung sekali tu, lepas daripada berita dalam negara luar negara, dia bagi tahu pula tentang pasaran saham. Lepas saham tu pasaran emas masa. Dan pasaran emas masa tu dia kata rujukannya ialah daripada Yapim, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Jadi maknanya kita sudah nampak satu gambaran jauh ke hadapan. Kita telah menerokai satu bidang baru. Dan macam tu juga kalau hari ni tabung haji, tuan-tuan mungkin sampai dah jadi cemuih dah. Pi tang mana pun, pergi ke Arab Saudi ke musim haji, petang raya, dulu mantan pun macam tu lah. Petang raya saya kena pi istana Arab Saudi pasal sambut raya, dan tak pernah lekang daripada raja dulu sampailah raja yang ada sekarang. Dia kata kalau nak tiru, nak buat haji, nak atur bagi elok pengurusan yang baik, tirulah tabung haji Malaysia. Jadi hari ni orang tabung tu daripada Malaysia lah. Tabung ni nama boleh keh dulu ni lah. Sebab kalau kita habak ayah ni duit lebih sekupang lebih 10 sen hampir buah dalam tabung. Tabung tu di kampung buluh, lepas tu kemas sikit, orang kaya sikit, arnab tu lah buat dari porselin tu, dia buat daripada tanah tembikang tu kan. Tidak pun gajah kan, itu pun kerap tersepak, dia bukan sepak pun sengaja sepak pasal mudah pecah kan, mudah pecah keluar duit lah. Tu pun kadang-kadang kita tak mau bagi pecah, duk tunggang bagi terbalik itu kan, pasal nak ambil duit dalam tu. Jadi hari ni kita sudah bicara soal tabung, tetapi dalam skala yang hari ni tabung haji menguruskan 57 bilion ringgit daripada hasil daripada tabungan yang terkumpul di tabung haji. Bukan 57 million, 57 bilion ringgit yang kita mempunyai dana pengurusan. Sebab tu tabung haji, walaupun kita terikat dengan sistem syariah, kita punya tempat pelaburan dan juga sebagainya, kita mestilah syariah compliant, tetapi kita tak pernah kalah dalam pemberian dividen dan bonus. Yang lepas saya umumkan 6, lepas tu plus campur dengan 1%. Jadi kita tak pernah lari daripada satu jumlah yang boleh kita banggakan daripada institusi keuangan yang lain yang kita lebih jauh berada di hadapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi pihak kerajaan sekali lagi amat mengharapkan bukan hanya sekadar khusus wakaf, kerajaan akan sentiasa bersama dengan Universiti Islam Malaya dan sentiasa bersama untuk ianya terus berkembang menjadi hub dan nadi penyelidikan ekonomi, dan termasuklah Bank Islam yang bertaraf dunia, kerana pada kerajaan Universiti Islam Malaysia mempunyai kepakaran yang lebih daripada mencukupi berbanding di tempat lain di dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan tidak berhasrat untuk panjangkan perjumpaan kita pada pagi ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan khusus profesional harta wakaf Universiti Islam Malaysia pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang berhormat Datuk Seri dipersilakan untuk ke sudut gadget untuk pelancaran. Dipersilakan juga yang berbahagia Tan Sri Dr. Yusof dan juga yang berbahagia Profesor Dato' Wira. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Menteri. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khairy bin Haji Bahrom atas ucapan pelancaran tadi, dan juga majlis pelancaran telah pun disempurnakan kursus profesional pengurusan harta wakaf Universiti Islam Malaysia.
Sebelum itu saya ingin membuat pengumuman rasmi setelah pun dibuat oleh yang berbahagia Profesor Datuk Wira. Sebab kalau buat di hujung program nanti orang balik semua, duk alik selfie segala, tak dengar apa dah. Jadi sebelok saya baca sekarang. Untuk makluman kepada semua jemputan yang berminat untuk mengikuti kursus profesional pengurusan harta wakaf, borang permohonan adalah disediakan di kaunter pendaftaran di luar Dewan. Kursus ini akan mula ditawarkan pada 6 September 2014 sehingga 1 November 2014. Kursus ini hanya akan diadakan pada hari Sabtu sahaja dan dari jam 8.30 pagi hingga 5 petang. Untuk keterangan lanjut berhubung terus kursus ini, boleh merujuk kepada brosur kursus yang disediakan dalam beg masing-masing, door gift. Kepada calon yang berminat adalah dipohon untuk mendaftar awal kerana Universiti Islam Malaysia akan berikan diskaun sebanyak 10%. 10% lebih ya. Lega sikit Datuk Ana. Kepada calon yang mendaftar dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pelancaran itu mulai hari ini 12 Ogos 2014 sehingga 24 Ogos 2014 dan tempat adalah terhad. Kalau nak minta ulang lagi tengok dalam berita wilayah. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin, Tuan-Tuan dan Puan sekalian, Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Yusof Noor, Presiden Universiti Islam Malaysia dan juga Profesor Datuk Wira Dr. Ismail Ibrahim untuk mengiringi Yang Berhormat Menteri untuk turun ke hadapan pentas utama bagi penyerahan mark check oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dipersilakan. Bagi menyempurnakan penyerahan tersebut dipersilakan Encik Syahrudin Sarwan, Pengurus Bahagian Pembangunan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan mewakili Ketua Pegawai Eksekutif untuk menyampaikan mark check bernilai RM2 juta kepada Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Bahrom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Merangkap Pengurusi Mawib, untuk disampaikan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, Presiden Universiti Islam Malaysia. Majlis menakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Bahrom. Sebagai tanda terima kasih dan penghargaan, Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Yusof Noor, Presiden Universiti Islam Malaysia, untuk menyampaikan cenderatti kenangan kepada Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Bahrom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Merangkap Pengurusi Mawib. Dipersilakan. Dengan ini berakhirlah sudah majlis. Satu lagi. Selalu YB Menteri dapat buah. Lah ni main universiti dapat buku kitab Datuk Seri lah. Bagus ya. Dia kalau buah dia share dengan MC selalu. Dengan berakhirnya majlis pelancaran itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini dan pihak majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas kesudian untuk menyempurnakan pelancaran kursus profesional pengurusan harta wakaf Universiti Islam Malaysia. Dan para hadirin sekalian, Yang Berhormat Menteri dan Yang Berbahagia Tan Sri Presiden dan Naib Presiden 1 Akademik akan menyertai sidang media bersama Yang Berhormat Menteri di bilik tetamu. Dengan ini sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia.